tahta kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin semula kita nyatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih, karunia-Mu Bapa,
perempuan ready? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji semua sekali. Glory, glory, haleluya Tuhan. Segala kuasa Tuhan adalah milik-Mu selama-lamanya. Haleluya. Saya ingin mengongsikan sebuah message dari petikan buku Lukas tadi, dan tajuknya adalah berkongsilah hidup, berkongsilah Injil. Berkongsilah hidup, berkongsilah Injil. Saya semenjak kecil lagi, saya suka berkongsi barang-barang saya. And kadang-kadang ibu saya pun sedikit bingung. Dia kata, mahal tu, kenapa kamu bagi pinjam kawan kamu? Tapi saya memang begitu, saya suka kongsi. Kalau orang minta nak pinjam ke apa, saya selalu bagi. Tapi satu benda saja yang saya tidak suka berkongsi, iaitu coklat kek ibu saya. Kalau ibu saya ada buat kek, dia akan belahkan 4 belahan. Satu untuk ayah saya, satu untuk ibu saya, satu untuk saya, dan satu lagi untuk abang saya seorang. Dan kalau abang saya habis dulu bahagian dia kadang-kadang minta saya, memang tak boleh. Itu saja benda saya yang saya tak suka kongsi. Tapi kadang-kadang saya habis awal, saya diam-diam saya curi ibu saya punya. Now, di dalam menjadi seorang Kristian, ada beberapa benda yang kita digalakkan untuk berkongsi antara satu sama lain. Dan 2 perkara yang saya ingin kongsikan. Yang pertama, mengongsikan kehidupan kita. Dan yang kedua, mengongsikan Injil Yesus. Kadang-kadang antara sama satu lain kita mungkin lebih selesa untuk berkongsi kehidupan kita. Kita mengajak kawan-kawan kita makan bersama, mengajak mereka datang ke rumah and journey sama-sama dengan mereka. Kita sanggup, kita okey untuk berkongsikan kehidupan kita. Tetapi bila sampai Injil, kita macam, tak apalah, yang ini boleh lupakan sajalah. Ataupun ada sebahagian kita yang lebih selesa mengongsikan Injil Yesus, berita baik Yesus. Tetapi tentang kehidupan kita terlalu sibuk. Atau mungkin kita jenis macam, tak naklah nak jemput-jemput orang datang rumah ni. Dan hari ini saya ingin encourage kita yang menjadi seorang Kristian adalah salah satu mandatnya adalah untuk mengongsi Injil dan juga kehidupan kita. Okay, kita lihat satu-satu. Yang pertama, pengongsian Injil ataupun lebih dikenali sebagai penginjilan. Ini adalah seruan Yesus sendiri. Kita lihat di dalam buku Markus ayat 16 pasal 15 ayat 5. Kita lihat dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan ataupun setiap makhluk." Seruan Yesus adalah untuk pergi menginjil. Dan menurut seorang ahli teologi bernama John Stott, dia berkata begini, penginjilan adalah pengumuman berita baik tanpa mengira hasilnya. Kadang-kadang ada setengah daripada kita takut untuk menginjil kerana takut mereka kata, saya tidak mahu, ini Yesus. Tetapi encouragement sini adalah penginjilan sebenarnya hanya untuk mengongsikan, tidak kira hasilnya. Hasilnya terpulang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya adalah untuk mengumumkan berita baik. So, kita mengumumkan berita baik, adanya berita baik kerana terdapatnya dahulu berita buruk. Berita buruk adalah kami semua berdosa
dan akibat dosa kami adalah ada separation from God. Kami dan hukuman dosa ini adalah kematian yang kekal. Jadi berita baik ni adalah Yesus datang dan mati untuk kita, supaya kita tidak perlu ada kematian kekal, tetapi kita boleh mendapati kehidupan kekal. Tuhan sangat mengasihi kita, dan dia menghantar anaknya untuk mati untuk kita. Dan Injil, maksud dia sebenarnya Injil adalah berita baik. Dan di dalam buku Alkitab ada buku-buku Injil, ada buku Matius, Markus, Yohanes dan Lukas. Dan buku-buku ini adalah cerita tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. So itu perkongsian pertama, perkongsian Injil. Yang kedua adalah perkongsian kehidupan kita. Kita lihat Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8, dia kata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, kerana kamu telah kami kasihi. Di sini kita lihat peranan seorang Kristian bukan saja untuk mengongsikan Injil dan berita baik Yesus, tetapi juga untuk mengongsikan kehidupan kita. Semasa Yesus di dunia ini, dia melakukan kedua-dua. Dia preach the good news, dia menginjil, dan juga dia selalu lepak-lepak dengan orang-orang yang di luar gereja dan juga bersama kawan-kawannya di dalam komuniti. Terutamanya mereka yang dipinggirkan golongan-golongan gereja. Dan kita lihat ada perkongsian kehidupan dan juga ada perkongsian Injil. Di dalam bacaan kita tadi, kita lihat apa yang Yesus lakukan. Dan ianya terjadi di hari kebangkitan Yesus. Pada hari dia bangkit, dia berkongsi Injil dan dia berkongsi kehidupannya. Mari kita, dan saya ingin memberi sedikit tip bagaimana kita boleh berkongsi Injil dan juga berkongsi kehidupan daripada cerita yang kita bacakan dalam buku Lukas. Tip pertama, berjalan bersama seseorang. Berjalan bersama seseorang. Kita lihat ayat 15. Dia berkata, ketika mereka berbual-bual dan berbincang, ada dua orang kawan ni sedang berjalan, mereka sedang berbual-bual dan berbincang, Yesus sendiri menghampiri mereka, lalu berjalan bersama-sama. Yesus tidak menunggu untuk orang lain menghampirinya, tetapi dia mengambil masa untuk menghampiri orang lain dan berjalan bersama-sama. Saya ada seorang kawan ni dulu, dia datang ke gereja kerana girlfriend dia seorang Kristian, tetapi dia bukan. So dia datang gereja, kami lihat dia dari jauh, ada orang bagi tahu, ada orang muda ni datang gereja, berkawanlah dengan dia. So kami pun pergi introduce diri kami sendiri, and then kami ajak dia pergi makan. And then every time selepas gereja, dia kan ikut kami pergi makan. Lepas tu kalau kita pergi lepak, kami contact dia. Kalau kami main bola, kami contact dia. Dia pun ikut sekali. Dia akan datang gereja. Dia datang gereja bukan sebab dia ingin mengenali Yesus, tapi kerana dia dipaksa oleh girlfriend dia. Girlfriend dia kata, kalau kamu nak teruskan hubungan ini, kena ikut saya ke gereja. Mungkin ada yang segelintir begitu di sini hari ini. Tak apalah, ikut saja. And then ada satu ketika ni pakcik dia meninggal dunia. Jadi, dan pakcik dia seorang Kristian tetapi tidak kerap menghadiri gereja. Jadi tiada gereja yang ingin menolong. Jadi dia pun teks kami, boleh tak tolong buat servis. Kami pun datang cepat-cepat, and then kami buat servis untuk dia. And pada ada satu hari ini, Good Friday service, orang-orang muda di dalam gereja kami buat skit ataupun buat drama. So kami pun ajak dia, nak join tak buat drama sekali? Just berlakon saja, kami bagi di part ni. Dia pun kata okay. And then lepas skit tu, dia duduk, and then ada sharing sermon. Dan lepas di penghujung sharing sermon itu, pengkhotbah dia kata, di sini ada tak sesiapa yang ingin menerima Yesus? Dia terus angkat tangan dia. Kemudian dia datang ke depan dan membaca doa
untuk menerima Yesus ke dalam hatinya. Saya ingin encourage semua di sini untuk jemput orang menyertai kehidupan kamu, jalan seiring and journey with somebody. Tidak kira lah lepak-lepak ataupun jemput mereka untuk aktiviti gereja. And jangan lupa untuk just berkawan dan sayangi mereka, dan Tuhan akan melakukan pekerjaannya seperti mana Yesus kerap melakukan, kerana Tuhan menyayangi mereka dan ingin menggunakan kita semua untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada orang lain. So itu tip yang pertama, berjalan bersama seseorang, journey with somebody. Tip yang kedua, kesederhanaan rohani. Lihat ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal. Now, kesederhanaan rohani ni is jangan terlebih-lebih rohaninya ataupun melampau-lampau. Nanti saya bagi contohnya. Selalunya bila ada seorang yang terhormat atau ada datuk yang datang ke bandar, dia selalu akan memberitahu dulu kawasan-kawasan yang dia akan datang supaya kawasan itu dapat menyambutnya, ada kemeriahan. Tetapi bukan Yesus. Walaupun Yesus raja segala raja, dia sendiri tidak mengumumkan kehadirannya. Malah di dalam bacaan kita tadi, kita lihat dia berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenal dia. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggeris dia tertulis ia disengajakan oleh Yesus supaya mereka tidak mengenalinya. Dan hanya di penghujung cerita ini, ayat 31 dia tulis, ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apabila kita fellowship dengan mereka yang di luar gereja, kita tidak perlu memberitahu yang saya ni orang Kristian tau, ataupun menggunakan bahasa-bahasa rohani yang kadang-kadang boleh pelik sikit ni. Macam contoh, kamu pergi jumpa jiran kamu, Ramli, shalom, apa khabar? Dia pun kata, saya khabar baik, puji Tuhan. Dia pun bahasa apa ni dipakai ni? Ramli, kamu hari tu nak cari kerja kan? Dah jumpa kerja dah? Dah jumpa dah. Oh, puji Tuhan, haleluya. Dia pun kenapa bahasa dia begini? Jadi kita sebenarnya tidak perlu guna bahasa yang terlebih-lebih lah. Just sendiri saja. Just be yourself. Yesus pun tidak menggunakan bahasa-bahasa sebegitu. Kalau kita lihat di dalam Injil, percakapannya biasa saja. Kadang-kadang dia pun tidak memberitahu yang dia ni Yesus, seperti dalam cerita ini. Dia just berborak sahaja. Okay? Itu tip yang kedua. Yang ketiga, tunjukkan keprihatinan dan kasih sayang. Kita lihat soalan yang pertama Yesus bertanya kepada mereka adalah, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Now, saya nak baca sedikit terjemahan Inggeris kerana dia konteks dia lebih penuh. Ayat 17 dia kata, and he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Yesus bertanya soalan ini kerana muka mereka muram. Salah satu cara kita boleh mengongsikan kehidupan kita dengan kawan-kawan kita adalah untuk caring untuk mereka. Bila ada kawan-kawan atau keluarga yang melalui masa yang sukar dan mereka kelihatan seperti tidak diri mereka sendiri, berikan masa untuk mereka, tanyakan khabar. Jika mereka memerlukan pertolongan ataupun pertolongan emotional support, berikan masa untuk berjalan dengan mereka, encourage mereka. Dan encouragement ini boleh datang dari Alkitab. Ini juga peluang untuk kongsi tentang kasih sayang Yesus, perjanjian Yesus untuk kita manusia dan berita baik Yesus. Dan itulah tip
yang seterusnya, yang keempat, kongsikan Injil Yesus. Di dalam bacaan tadi kita lihat bahawa mereka berkongsi tentang kekeliruan mereka akan kematian Yesus dan merasa sedih tentang peristiwa itu. Jadi Yesus mula mengongsikan Injil. Injil adalah tentang Yesus. Dan dalam ayat 27 dia bertulis, lalu ia, Yesus sendiri, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Pada ketika ini belum lagi ada perjanjian baru. Perjanjian baru masih tengah ditulis. Hanya ada perjanjian lama. Jadi Yesus menggunakan perjanjian lama untuk menceritakan tentang dirinya. Dia mengambil masa untuk menceritakan tentang dirinya. Penginjilan ini adalah sebenarnya pemberitaan Yesus. Ianya semudah itu saja. Nanti saya akan berikan tips bagaimana untuk mengungsi Injil dengan orang lain. Dan dalam menginjil ini, dia mengambil masa. Dan inilah tip yang terakhir. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Persahabatan, perkongsian hidup dan perkongsian Injil ini mengambil masa. Dan kita lihat perjalanan ini adalah sebenarnya perjalanan 7 kilometer. Jika kita lihat dari awal tadi dikata ada they walk for 7 mile. Mereka berjalan sekitar 7 mil ataupun 7 batu. Perjalanan ini jauhnya seperti dari sini kepada Viva City Mall. Cubalah try jalan kalau nak tahu macam mana perjalanannya. Lama perjalanannya. Jadi secara metafor, bila kita berkongsi hidup kita, berkongsi Injil, kadang-kadang perjalanannya memang mengambil masa yang lama. Saya ada seorang kawan yang datang ke gereja kami kerana ada kursus Alpha. Kursus Alpha ini adalah satu kursus di mana kami mengongsikan berita baik Yesus di sepanjang 10 minggu. Mereka akan datang, ada makan dulu, kemudian mereka akan menonton video yang pendek dan berbincang di dalam kumpulan kecil. Dan di dalam perbincangan kumpulan kecil ini, mereka boleh berkongsi apa saja. Mereka boleh kata, oh saya tidak setujulah Yesus ini Tuhan. Dalam kumpulan kecil ni tak ada cikgu, hanya ada facilitator saja. Facilitator hanya akan mengatakan, oh terima kasih kerana berkongsi. Kenapa kamu berpendapat begitu? Apakah pendapat orang lain? Kerana di dalam video kami mengongsikan Injil, dan di dalam kumpulan kecil adalah untuk mereka respon, untuk memberitahu apa pendapat mereka sejujurnya. So ada kawan ni, dia datang lepas 10 minggu, dia tidak menerima Yesus, tapi ada segelintir kawan-kawan dia di dalam kumpulan kecil menerima Yesus. Jadi kawan-kawan dia mula ke gereja. Dia pun sebab dia kenal kawan-kawan dia, dia pun ikut sekali. Dan bila dia dekat ke gereja tu, dia mula ada persahabatan. So orang lain di dalam gereja menjemput dia datang ke rumah. Kalau pergi bowling, dia pun ikut sekali. Kalau pergi lepak dekat kafe, dia pun ajak dia pun ikut sekali. And then hari Ahad pergi gereja, dia pun ikut sekali. Selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun, dia sendiri melakukan mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dan kami semua pergi kepada sesi baptismnya. Dan berkongsi Injil ini, kadang-kadang kita kongsi terus ada seseorang menerima Yesus, tapi kadang-kadang tidak sebegitu. Dan sebabnya walaupun mereka tidak menerima Yesus, tidak bermakna kita perlu berhenti berkongsi kehidupan kita dengan mereka. Kita terus journey, terus sayangi mereka, tunjukkan kasih sayang mereka. Dan jika di dalam masa Tuhan kita dapat melihat mereka menerima Yesus. So itulah 5 tips saya hari ini yang saya ingin kongsikan. Dan saya ingin memberi sedikit untuk mereka yang mungkin fikir, kalau kawan saya tanya, apa keimanan kamu ni sebenarnya, orang Kristian ni percaya bagaimana? Saya dulu time kat college ni, saya semangat untuk memberitakan Yesus. Sebab saya menerima Yesus dalam umur 19 tahun, saya di college. So saya pergi college, saya tanya beritahu kawan saya,
kawan, kalau kau tak ada Yesus, kau masuk neraka tau. So macam mana, nak terima Yesus tak? Lepas tu dia tanya balik saya, apa ni Yesus ni, apa kepercayaan kamu ni? Saya pun tiba-tiba jam. So saya pun buka lah buku Genesis. Saya kata inilah permulaan ni, Tuhan cipta bumi dan syurga. Lepas tu saya diam, tak tahu nak cakap apa. Lepas tu ada satu hari kawan saya tanya balik, macam mana ni, kau belum cerita lagi tentang Yesus? Oh, macam ni, kau sebenarnya kalau kau tak terima Yesus ni, kau masuk neraka tau. Lepas tu kawan saya pun bingung. Itu ke kepercayaan orang Kristian ni? So saya bagi sedikit tips untuk mengongsi bagaimana kalau orang tanya kita, apakah keimanan Kristian ini? So ada diagram ini, kamu boleh ingat simbol ini. I think next slide, kamu boleh lihat ada love, ada bahagi, ada cross, ada question mark. So saya bawa satu-satu. Yang pertama, Tuhan mengasihi anda. Tuhan benar-benar menyayangi anda. Cintanya tidak terbatas dan tanpa syarat. Kasih Tuhan telah menunjukkan dirinya melalui Yesus Kristus. Tuhan penyayang ini boleh dialami dan dia adalah nyata, dan dia tidak menginginkan apa-apa selain untuk anda mengalami kasihnya secara peribadi dan untuk mengetahui tujuan hidup anda dalam hubungan dengannya. Tetapi ada masalah yang seterusnya, bahagi. Kita hidup terpisah dengan Tuhan. Malangnya kita tidak mengalami kasih Tuhan kerana kita mengabaikannya. Kami mencari di mana-mana untuk makna dan pemenuhan, tetapi tidak mencari Tuhan. Kita tidak mempercayai Dia dan tidak menyangka bahawa Dia mahukan yang terbaik untuk kita. Mengikut cara kita sendiri dan tindakannya mementingkan diri sendiri yang hasil daripadanya adalah apa yang Alkitab sebut sebagai dosa. Dosa merosakkan dan memusnahkan hubungan kita dengan orang lain. Dosa menghalang kita daripada menjalani kehidupan yang memuaskan yang Tuhan maksudkan untuk kita. Jadi solutionnya yang seterusnya, terlihat cross. Yesus memberikan segala-galanya untuk kita. Dosa kita dan tindakan mementingkan diri kita tidak menghalang Tuhan daripada mengasihi kita. Dia bahkan menjadi manusia dalam Yesus Kristus dan memberikan nyawa-nyawanya untuk kita. Dia mengambil tempat kita di atas salib, menanggung semua akibat dosa itu sendiri. Yesus mati, tetapi Dia telah bangkit kembali. Dia menawarkan kita damai, peace dengan Tuhan dan hubungan peribadi dengannya. Melalui iman kepada Yesus, kita boleh mengalami kasih sayang Tuhan setiap hari dan menemui tujuan kita dan mempunyai kehidupan kekal selepas kematian. Dan yang terakhir, persoalan, respons. Adakah anda memilih untuk mengikuti Yesus? Tuhan telah melakukan segala-galanya untuk menunjukkan kepada kita betapa Dia mengasihi kita. Melalui Yesus Kristus, Dia menawarkan kepada kita pemenuhan dan kehidupan kekal. Kita boleh bercakap dengan Tuhan secara langsung. Kita memanggilnya doa untuk meminta pengampunan kerana menjalani hidup kita tanpa Dia. Kita boleh memilih untuk hidup bersama Tuhan dan mempercayai Yesus Kristus mulai sekarang. Bagaimanakah anda akan membuat keputusan? Mungkin ada yang segelintir di sini tidak pernah menerima Yesus ke dalam hati kamu. Dan jika hari ini kamu ingin menerimanya ke dalam hati kamu, saya ingin menjemput kamu untuk membacakan doa ini di dalam hati kamu. So kamu boleh berkata di dalam hati kamu, Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau mati di atas salib untuk dosa-dosa saya. Saya meminta maaf atas segala salah silap saya dan dosa-dosa saya terhadap Engkau dan terhadap orang lain. Dan hari ini saya menerima kamu Yesus ke dalam hati saya sebagai Tuhan
dan Bapa yang kekal, hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dan jika kamu membaca doa itu untuk pertama kali, saya ingin encourage kamu untuk memberitahu seseorang di dalam gereja ataupun leaders di dalam gereja, supaya kami dapat membantu kamu and journey together with you. And untuk yang lain, saya ingin bacakan doa supaya kita dapat pergi daripada sini mengongsikan Injil dan juga mengongsikan kehidupan kita seperti mana Yesus melakukan untuk orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau adalah contoh yang sempurna. Kau berikanlah kami hikmat untuk mengongsikan hidup kami. Kau berikanlah, kau penuhilah hati kami dengan kasih sayang-Mu, supaya kami dapat melimpah kasih sayang-Mu kepada orang di sekitar kami. Biarlah mereka yang Kristian, saudara-saudara dan saudari-saudari kami, dan juga mereka yang mungkin belum mengenali Kamu, dan Kau berikanlah kami keyakinan dan keberanian untuk mengongsikan Injil Kamu. Terima kasih kerana hadirat Kamu ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.